Selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung dalam kebaktian online 2 Agustus 2020. Kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sudah membawa kita melangkah di dalam bulan Agustus ini. Mari sama-sama kita juga boleh mempersiapkan roti dan anggur karena kita akan ada perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dan terlebih lagi mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ibadah yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Ampuni kami ya Tuhan, dan layakkan kami ya Bapa untuk datang ke hadapan-Mu. Tuhan, meskipun saat ini kami beribadah secara online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan hadir di tengah-tengah rumah kami ya Tuhan. Terimalah pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami. Amin. Mari sama-sama kita nyatakan kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, Tuhan ku rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan lagi, Tuhan kami rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Kita boleh naikkan pujian ini satu kali lagi dengan lebih sungguh lagi. Katakan, Tuhan kami rindu. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwa kami menanti Tuhan, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah
kuasa, dalam kemuliaan yang katakan lagi, ku nanti Engkau, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Kita bersama-sama akan menerima perjamuan kudus pada hari ini. Perjamuan kudus hanya diberikan kepada kita yang sudah dibaptis, sehingga kita tidak sembarangan, tapi kita sudah mengerti bagaimana makna daripada perjamuan kudus itu bagi kita. Jemaat sekalian di rumah sudah mempersiapkan roti dan juga minuman sebagai pengganti roti perjamuan. Kiranya kita semua bisa mengikuti perjamuan ini dengan baik. Karena Rasul Paulus mengatakan kepada kita, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kita masuk di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami menerima perjamuan hari ini, kami memohon Tuhan pengampunan daripadamu. Ampunilah kami Bapa, layakkan kami Tuhan untuk menerima perjamuanmu hari ini. Tuhan, tolong kami supaya kami semakin bisa memaknai Tuhan akan perjamuan ini. Karena kami tidak hanya sekedar mengingat Tuhan, tetapi kami ingin meresapi kasih Tuhan yang ajaib itu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami dipulihkan oleh Tuhan, hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan menyenangkan hatimu, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, ubahlah hidup kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur padamu. Terima kasih Bapa untuk pengampunan yang Kau berikan, untuk kelayakan yang Kau berikan bagi kami. Kami akan menerima perjamuan-Mu hari ini. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Setiap kali kamu memakannya, ingatlah akan aku. Kemudian dia mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Setiap kali kamu meminumnya, ingatlah akan aku. Mari kita bersama-sama mengangkat roti dan anggur di tangan kita. Kita masuk di dalam doa. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan bagi kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Bapa, berterima kasih kepadamu, dan Tuhan pimpin waktu kami memakannya. Biarlah berkat rohani yang berkelimpahan Tuhan berikan kepada kami, memenuhi hati kami dengan kasih-Mu Tuhan, dan mengubah hidup kami dengan kasih-Mu juga. Kami bersyukur Bapa, terima kasih. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memakannya.
Kita bersama-sama meminumnya. Kita masuk dalam doa syukur. Bapa, terima kasih kami sudah menerima perjamuan hari ini. Utuslah kami Tuhan menjadi murid-murid-Mu yang memuridkan orang lain, yang membawa berita Injil kepada orang lain. Karena untuk itulah kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, kami siap diutus, kami akan pergi menjalankan misi Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Dengan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita boleh membacakan hukum kasih. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jemaat sekalian, kita akan terus memuji Tuhan. Dengan lidah kita mau nyanyi glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Katakan lagi, mari serukan. Mari serukan, hey serukan, hey hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Paul dengan tema lidah yang tak terkendali.
Mari sama-sama kita boleh meminta Tuhan untuk menyentuh hati kita. Kita boleh meminta Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita boleh meminta Tuhan untuk memakai lidah kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sentuhlah hati kami Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuhlah hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa kami menyadari Tuhan, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa menjaga dan melindungi kami.
Sehingga hari ini kami bisa beribadah bersama-sama, itu semua karena anugerah-Mu bagi 我 kami. 们能够继续再提，一切都是你的恩典。 Bapa, teruslah memimpin hidup kami, 你一直在带领我们的生活， sehingga kami semakin merasakan hadirat-Mu ada dalam hidup kami. 好叫我们知道你在我们当中， Menuntun kami 能 dan 够 juga mengajar kami, 引领我以及教导我们， sehingga kami tahu apa yang mesti kami lakukan dalam hidup kami. 好叫我们在生活中应当怎么行， Apa yang berkenan kepadamu, 能够讨你的喜悦， itulah yang kami lakukan. 这是我们所做的。 Dan berkati kami ketika kami akan dibimbing oleh firman-Mu. 主啊，你祝福我们，我们要被你的话来 Tuhan, 感动。 tuntun kami semuanya. 主啊，你引导我们在座的每一个， Berilah pengertian di dalam hati 你 kami, 是给我们心里能够明白你 sehingga 的真 kami 理。 bukan hanya mendengar tapi 我 melakukan. 们不单单听，而且能够行出 Sehingga 来， hati kami diubahkan oleh Tuhan. 好叫我们的心被你改变， Dan kami tidak merusak persekutuan yang sudah Tuhan berikan bagi 以 kami. 致我们不会来搅扰我们的聚会。 Karena kami tidak hati-hati menggunakan lidah kami. 我们不单单用我们的舌头， Tuhan, tolong kami. 主啊，你帮助我们， Berkati kedua hamba-Mu. 主啊，你祝福两 Di 位 dalam 弟兄， nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan membahas dari Amsal pasal 13 ayat 2 sampai 3 dan juga ayat yang kelima. 我们今天要读的经文就是《箴言书》第13章第2、第3以及第5节。 Tema kita lidah yang tak terkendali. 我们不能够控制的舌头。 Ayat 2 dan 3, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. 人因口所结的果子必享美福，奸诈人必遭强暴。行所口的能得保生命，大张嘴的必致败亡。 Ayat yang kelima, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan dirinya. 箴言书第13章第5节：一人恨恶谎言，二人有错名，以致羞愧，以致惭愧。 Saudara, hari ini saya melihat kita semuanya menyanyi dengan semangat sekali. 好像我们今天我们都唱得很好 Ya, saudara, baik yang di sini maupun yang di rumah. 无论我们在这里还是在家里面， Kalian hari ini luar biasa. 我们今天唱得很了不起。 Ya, semangat sekali apalagi yang liturgi tadi. 我们看到刚才主理的多么的有精神。 Saudara, kalau saya mengatakan itu pasti saudara senang mendengarnya. 如果我讲这样的话，你们一定很欢 Waktu 喜。 bilang, wah kita semangat hari ini. 我们今天真的有精神来唱。 Mungkin kita, saya itu. 那个是我。 Saudara, coba kalau saya katakan sebaliknya. 如果我反过来说的话， Ya, hari ini yang nyanyi tidak bagus. 你们今天唱的不大好， Enggak semangat, 你们没有精神来唱， muka pepaya, 你们的木瓜脸 payah deh. 我们知道很难， Pasti kalian tidak suka mendengarnya, bukan? 所以你们一定不喜欢听我说这话。 Ya, langsung bilang, ih apa sih? 你会讲你到底是谁？ Pagi-pagi udah disentil begitu. 我早早你就这样讲我了， Saudara, saya mau katakan apa, saudara? 我要讲什么呢？ Kata-kata kita punya kuasa. 因为我们所处的言语有那个权柄， Bisa mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi orang 能 lain. 够影响我们自己，也能够影响别人。 Oleh karena itu kita hari ini mau belajar mengendalikan lidah kita 所以今天我们要来学习控制我们的舌头， yang kita pakai untuk berkata-kata. 我们用来讲话。 Saudara, Daud itu sangat berhati-hati dengan ucapannya. 所以我们看到大卫他非常谨慎他的言语， Sehingga Daud itu berdoa seperti ini. 所以大卫他这样祷告 Awasilah mulutku ya Tuhan. 你保守我的口， Berjagalah pada pintu bibirku. 好叫我的嘴能够保守我的嘴唇。 Itu ada di Mazmur 141 ayat 3. 这是在诗篇第141篇第3节。
Saudara pernah doa seperti itu? 你曾经这样祷告过吗 Saudara？yang di rumah pernah doa seperti itu? 你们在家里也曾经祷告过吗？ Mungkin hampir tidak ada yang pernah, saudara. 我们可能没有一个这样祷 Saya 告， juga nggak pernah. 我也不曾这样祷告。 Tapi hari ini saya akan belajar berdoa seperti itu. 所以我们今天要学习，要像这样的祷告。 Saudara, seminggu yang lalu saya mendapatkan satu tulisan dari seorang teman. 1星期前，我从这个朋友有一些他写给我的文章， Ya, judulnya sekilas terdengar biasa tapi berbahaya. 听起来好像没有什么，但是其实是很危险的。 Isinya seperti ini, saudara. 所以它的内容是这样。 Ya, yang pertama seorang teman bertanya, berapa gajimu sebulan kerja di toko itu? 第一个，他问他的朋友：“你在那个店里面工作月薪多少 Temannya menjawab 1,5 juta？” 他 rupiah. 说1条半一个月， Cuma 1,5 juta. 只有1条半而已。 Sedikit sekali bosmu menghargai keringatmu. 那个老板不会能够对你好的代 Apa 价。 cukup memenuhi kebutuhan hidupmu? 你这样的钱能够维持你的生活吗？ Saudara, sejak itu temannya jadi membenci pekerjaannya. 所以从那个时候起，他的朋友对工作非常的讨 Lalu 厌， ia meminta kenaikan gaji dari pemilik toko. 所以他就向老板说要能够提薪， Tapi bosnya menolak, 所以那个他的老板拒绝， bahkan mem-PHK-kan dia. 就把他辞掉了。 Kini temannya itu malah tidak berpenghasilan dan jadi pengangguran. 所以他的朋友不但没有收入，也变成了好像已经流浪了。 Yang kedua, saat arisan seorang ibu bertanya, 第二，有一个那个社交的机会，一个这个妇女这样问， rumahmu ini tidak terlalu sempit. 她说：“你不觉得你的屋子很狭窄吗？ Bukankah anak-anakmu banyak? 因为你的孩子不是很多吗？” Saudara, rumah yang tadinya terasa lapang sejak itu menjadi sempit. 本来这个屋子本来就是很好的，变成越想就好像越狭窄一样。 Ketenangan pun hilang saat keluarga itu mulai terbelit hutang karena mencoba membeli rumah yang lebih besar. 所以从那个时候起，他们家就不安宁了，他们又想买更大的房子， Mereka tidak terjepit di dalam membayar kredit ke bank. 所以他们就想透过银行来贷款这个屋子。 Saudara, yang ketiga, seorang saudara laki-laki bertanya kepada adiknya yang baru melahirkan. 所以第三有一个先生，他问他的那个妹妹刚那个分娩， Waktu dia berkunjung melihat adiknya, 当他探访他妹妹的时候， dia bilang, hadiah apa yang diberikan suamimu setelah engkau 他 melahirkan? 说你分娩之后，你丈夫给你什么礼物？ Adiknya menjawab, tidak ada. 他的妹妹说没有啊。 Saudara laki-lakinya itu kemudian berkata, 所以这个男孩子就这样说 masa sih? 岂可这样呢？ Apakah engkau tidak berharga di sisinya? 你在他的眼中完全没有价值。 Aku saja selalu mencari kesempatan memberi hadiah buat istriku tanpa alasan yang 我 istimewa. 常常没有任何的理由，我买礼物给我自己的那个太太。 Saudara, siang itu, saudara, 从那个下午开始， ketika suaminya lelah pulang dari kantor menemukan istrinya merajuk di rumah. 所以她的丈夫从外边回来，在他家里的时候看到他的那个太太生闷气， Keduanya kemudian terlibat 所以他 pertengkaran. 们就吵架了。 Sebulan kemudian antara suami dan istri ini terjadi perceraian. 所以1个月之后，他们夫妻便闹离婚了。 Dari mana sumbernya? 那么他的源头是从哪里来 Dari 的呢？ kata-kata sederhana yang diucapkan saudara laki-lakinya 所以 kepada 是 adik 所 perempuan. 以是他的哥哥，就是讲一句话就影响了他们这样。 Yang keempat, 第四， seorang bertanya kepada seorang kakek tua, 有一个人对他的那个一个这个老先生讲， yang ada di panti jompo. 他是在那个养老院里面。 Berapa kali anakmu mengunjungimu dalam sebulan? 他问那个老先生：“你的孩子1个月来探访你多少 Si 次 kakek menjawab, sebulan sekali. ？”他那个老先生讲1个月只有1次。 Temannya yang bertanya itu kemudian bilang begini, 那个发问的男人他
就这样说， Wah, keterlaluan sekali anakmu itu. 他说你的孩子实在太过分了， Di usiamu seperti ini seharusnya dia lebih sering mengunjungimu. 好像你这把年纪，一定他要更常常来看你。 Saudara, sejak itu hati si kakek menjadi sempit. 从那个时候，说这个老先生他就心里非常的 Tadinya 闷。 dia merasa amat rela terhadap 起 anak-anaknya. 初他还是很甘心乐意的来接受他的孩子们 Setelah mendengar kata-kata itu, saudara, 当他听了这句话， dia sering menangis dan hal itu memperburuk kesehatan dan kondisi 所以 fisik. 他常常暗暗的哭泣，以致他的身体就越来越衰弱。 Saudara, ini hanya contoh-contoh sederhana. 这个我们只有很简单的几个例子而已。 Saudara bisa lihat kata-kata kita punya kuasa mempengaruhi hidup kita. 所以我们的那个言语是何等的有潜能在别人的身上， Mempengaruhi hidup orang lain. 能够影响别人的生活。 Maka Amsal 13 ayat 3 mengingatkan kita. 所以在箴言书第3章第3节这样告诉我们： Siapa menjaga mulutnya, menjaga nyawanya. 所以谨守口的得保生命。 Saudara, kenapa saudara menjaga mulut itu bisa menjaga nyawa kita? 为什么谨守口的能够保全我们的生命呢？ Saudara, Yesus berkata kepada kita, 所以耶稣对我们说： apa yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. 因为你心里想什么，就从口中出来了， Dan itulah yang menajiskan orang. 所以那个能够玷污人家。 Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan. 所以变成造成了人家有奸淫，有这个性虐待， Pencurian, kesaksian palsu dan 还 hujat. 有拖窃，还有那些做谎言。 Hal-hal inilah yang menajiskan 所 orang. 以这样的事情能够玷污人家。 Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. 所以因为你从口中出来的，就是你心里所想的。 Saudara mesti ingat apa yang kita katakan itu selain mempengaruhi orang lain, 所以我们要知道，我们所讲的话是时常能够影响别人， itu juga akan mempengaruhi hidup kita. 也能够影响我们自己的生活。 Kata-kata sembarangan yang kita ucapkan 所以我们口中随便讲的话， itu mempengaruhi orang lain dan mempengaruhi diri kita. 能够影响别人，也能够影响我们自己。 Saudara, kok bisa, saudara? 为什么会这样？ Saudara, kalau kita memakai mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, 如果我们将我们的口讲一些不应该讲的话， kata-kata kita itu bukan hanya menjatuhkan orang, tapi menjatuhkan kita juga. 所以那一句话不单单能够使别人毁灭，也能使我们能够垮了。 Loh, kok bisa? 为什么会这样？ Karena saudara, waktu engkau mengatakan kata-kata yang tidak benar, fitnah, gosip, kamu sedang memuaskan pikiran jahat di dalam hati. 所以当你在讲这个诽谤，还有那些八卦的话，你已经在证明你自己的心里已经种下了那个祸 Kalau 根。 itu terus kita tumpuk, maka akan menjatuhkan kita. 所以如果我们一直把它累积起来，那个会使我们垮掉的。 Sebaliknya kalau kita menjaga bibir kita, 如果我们能够守口如瓶的话， kita mematahkan pikiran jahat itu. 我们会能够使那个坏的思想能够离开。 Maka firman Tuhan mengatakan lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 所以这个神的话讲，我们智慧的舌头能够医治人家。 Saudara, kalau kita melindungi jiwa kita, 如果我们要照顾我们的生活， maka kita melemahkan pikiran jahat yang ingin meruntuhkan kita. 所以我们要把那个坏的思想能够配掉。 Maka saudara Salomo bilang orang yang menjaga mulutnya memelihara nyawanya. 所以我们知道所罗门他讲，如果能够有智慧的人，他会使他的生命得保全。 Saudara, Amsal 18:21 mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. 所以第箴言18章讲生死都是由舌头来的。 Hidup dan mati 我们的生这 dikuasai 个死 lidah. 就是由舌头来的。 Ini satu pesan firman Tuhan yang begitu keras buat kita. 这是神对我那么大的一个提醒。 Bahkan di Yakobus pasal 3 ayat 6 mengatakan 所以在雅各书第3章第6节这样说 bahwa：lidah mempunyai kekuatan untuk membinasakan hidup.
我们知道舌头能够毁灭人家的舌头 Lidah itu seperti api 啊，这个舌头好像火一样， yang akan membinasakan orang lain, tapi akhirnya membinasakan diri kita 能够毁 sendiri 灭人家，也最后能够毁灭我们自己。 jika kita tidak menguasai. 也如果我们没有控制我们舌头的话， Saudara, maka Yesus di Matius 5 ayat 22 mengatakan, 所以这个耶稣在马太福音第5章22节这样讲。 barang siapa berkata jahil, 有个人讲这个拉加的， sudah layak ditransfer ke neraka. 所以他要被送到火湖里面。 Ya, jahil itu adalah tuduhan bahwa orang itu tidak 啊， bermoral. 我们知道能够诽谤别人，他没有那种智商。 Saudara, kalau kita mengatakan itu, 如果我们讲这些话， Yesus mengatakan 所以耶稣说， engkau pantas ditransfer ke neraka. 所以你要被寄到地狱里面去。 Saudara, berwaspadalah. 所以我们要谨慎。 Karena Yesus memberitahu kita bahwa Ia akan menghakimi kita untuk setiap kata sia-sia yang kita gunakan. 所以耶稣要审判我们，无论我们讲的每一句话，他都要有 Itu 一个 ditulis 审 di 判。 dalam Matius 12 ayat 36 sampai 这是在 37. 马太福音写的。 Di sana dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, 我对你们说， setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya 你们所说的一些突然的话，你一定要负责， pada hari penghakiman. 是在当审判的日子来 Karena 到。 menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, 因为你说的话要成为是义， dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. 或是你讲的话要成为被定罪。 Saudara, Yesus memberitahu kita, saudara, 所以耶稣告诉我们， menggunakan kata-kata yang kita ucapkan untuk menghakimi kita apakah kita benar atau jahat. 所以我们不要用我们的话来论断别人。 Saudara, ingatlah, hati-hati menggunakan lidah. 所以我们真的要好好的来控制我们的舌头， Karena engkau akan dihukum atau dibenarkan 因为你要被审判或是被定罪。 atas kata-kata yang keluar dari mulutmu. 有些言语从你的口中出来的， Karena apa yang kau ucapkan keluar dari hatimu. 因为你口中所讲的，就是你心里所想的。 Saudara, banyak orang berpikir ini peringatan yang ya sekedar peringatan. 所以有的人认为，这个是一个警告而已， Ya, ini enggak serius. 好像不认真的。 Bagaimana mungkin kita gara-gara kata kita dimasukkan ke dalam neraka? 那有可能我们因为我们的言语，我们被送到地狱里面去， Bagaimana mungkin seperti itu? 好像不可能这样子。 Saudara, tapi Yesus mengatakan hal itu. 但是耶稣是这样讲的， Yesus berkata, melalui perkataan yang keluar dari mulutmu engkau akan dihakimi. 因为从你口中所出来的话，你要被审判。 Saudara, apa yang kita ucapkan itu muncul dari hati. 因为我们心里所想的，从口中就出来 Jika 了。 hati kita jahat, 如果我们心如果是恶的 maka 话， lidah kita pun akan mengeluarkan kata-kata yang jahat. 所以我们出来的言语也是恶的。 Jika hatimu jahat 如果你的心是恶的， dan tidak ada pertobatan, 完全没有悔改， apakah engkau yakin akan diselamatkan? 你深信你还能够得救吗？ Tanyakan dirimu. 所以你自问自己， Kalau hatimu jahat, 如果你的心 sehingga kata-katamu, kata-kata sia-sia yang melukai orang lain, 所以你所讲的话也是能够毁坏别人， apakah engkau yakin kau diselamatkan? 你深信你还能够被拯救吗？ Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan 这是 Yesus. 耶稣所讲的。 Saudara, maka di Matius 12 ayat 34-35. 所以在马太福音第12章这样说， Hai kamu keturunan ular beludak, 他说你是毒蛇的种类， bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, 那你有可能从你口中讲出好的， sedangkan kamu sendiri jahat? 因为你自己本来是恶的， Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. 因为你从口中所出来的是你心中所想的。 Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. 所以我们知道，一个好的人是从他口中所出来的，是从他心中的好的出 Dan 来。 orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. 如果恶的人也是从他的思库里面将恶吐出来。
Maka Yesus mengatakan, menurut perkataanmu engkau akan dihakimi. 所以耶稣说，照你的话，你要被审判。 Kalau hatimu baik, 如果你的心是好 kalau 的， hatimu diterangi oleh Roh Kudus, 如果你的心是被圣灵光 tidak 照， mungkin engkau tetap hidup di dalam perkataan-perkataan yang sia-sia. 所以不可能你在言语中你讲的都是没有用的东西。 Dan kau tidak pernah bertobat. 如果你不曾悔改的话， Tidak mungkin, saudara. 所以不可能。 Kalau engkau sudah diterangi oleh Roh Kudus, 如果你是被圣灵光照的话， kata-katamu pasti kayak begitu, saudara. 所以你的话也是不会羞辱人家。 Saudara, kita bertingkah sesuai dengan apa yang kita pikirkan dalam hati kita. 所以我们照着我们心里所想的，怎么样去做？ Ketika kita berpikir bahwa kata-kata Yesus itu tidak serius, 如果我们认为耶稣所讲的不是认真的话， maka kita akan sangat tidak memperhatikan perkataan kita kepada orang lain. 所以我们就不会注意我们对人家讲的话，我们会自己记住。 Sebaliknya, kalau kita sadar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu serius, 如果我们醒悟到耶稣所讲的是认真的话， bahwa lidah kita dapat membawa 因为 kebinasaan, 我们的舌头能够毁灭人家， maka kita akan semakin berhati-hati mengendalikan lidah 所以 kita. 我们就会很小心的控制我们舌头。 Hidup dan mati dikuasai lidah. 我们知道生与死是被舌头所控制。 Nah, saudara, bagaimana kita menjaga mulut kita agar terhindar dari 我 kebinasaan? 们怎么样来保守我们的嘴，能够逃避这些毁灭？ Maka berhati-hatilah dengan penyakit lidah, saudara. 所以我们要对我们的这个舌头要来控制，好好的控 Alkitab 制。 mengatakan kepada kita dosa-dosa yang disebabkan oleh lidah. 我们知道一切的罪是由舌头来发出， Ada beberapa hal, saudara. 有几件事情， Menyebut nama Allah dengan 我 sia-sia, 们知道妄称耶和华的名， bersaksi dusta, 我们知道做假见证，陷害人， menipu, berbohong, 我们知道说谎言，欺骗人， menghakimi orang 我 lain, 们知道能够论断别人， mengutuk orang lain, 咒诅别人， sumpah serapah, 我们知道随便歧视， mencaci maki orang, 能够辱骂别人， kata-kata kotor dan porno, 一切污秽的话， kata-kata tajam dan pedas. 那一些我们讲起来听了很扎心的话， Nah, ini saudara, hati-hati. 我们要小心， Kata-kata kita kadang terlalu tajam. 因为有时候我们讲的话实在太重了。 Ya, ada seorang istri ngomong ke suaminya, 有一个这个妻子跟她的丈夫讲， Pak, saya mau menolong orang 她 lain. 说我要帮助别人， Saya kasihan dengan 所以 mereka. 我非常可怜他们， Maka saya akan berikan baju-baju saya buat 我要 mereka. 将我的衣服送给他们。 Banyak yang susah, kelaparan. 有很多人他们很饥饿， Terus suaminya bilang begini, 所以她的丈夫这样说， Mama, 他说妈妈， kalau orang bisa pakai bajumu, dia tidak mungkin kelaparan. 如果人家能够穿你的衣服，他不会饥饿的。 Karena apa, saudara? 为什么呢？ Karena dia gendut, saudara. 因为他太胖了， Jadi kalau orang bisa pakai bajunya, ya nggak mungkin kelaparan lah. 所以他能够穿你的衣服，根本不能够穿了，因为他太胖了。 Saudara, bagi kita lucu ya. 所以我们认为这很可笑。 Tapi saya pikir bagi istrinya itu seperti pisau ditikamkan. 所以我认为那个妻子听了这一件重的话，好像一支刀插在他的心上， Tajam, saudara. 非常的尖锐， Pasti dia terluka. 所以他一定伤到他的心。 Nah, saudara, kadang-kadang yang tajam seperti itu, saudara. 有时候我们讲的话太重了， Ya, kemudian ada kita sering ngomong tentang kejelekan 有 orang. 时候我们讲别人的坏话， Kita menggosip. 我们常常八卦。 Ya, ada di sekolah minggu hari ini belajar tentang gosip, Baik. diajar oleh guru Lause 我 Weni. 们知道在主日学，他们今天在讲的关于八卦的事情。 Ya, gosip semakin digosok semakin sip. 因为我们知道越八卦就越乱了， Banyak orang melakukan. 就很多人是这样讲 Yang terakhir itu fitnah, saudara. 还有这个我们叫诽谤， Kata orang fitnah lebih kejam dari 我们 pembunuhan. 知道诽谤比杀害更重， Iya, saudara. 本来是这样 Karena kalau dibunuh ya mati. 我们被杀死了， Ya, tapi kalau difitnah, saudara, 如果我们被诽谤的话， dia nggak mati.
他没有死， tapi seumur hidupnya dia harus menanggung fitnah itu. 但是一生他必须要负责他所诽谤的， Itu beban yang tidak mudah ditanggung. 所以这样的重担他不能够来背的， Bisa seumur hidup dia menanggung fitnah itu. 能够一生中他就要背负他的诽谤， Saudara, itu dosa-dosa karena lidah. 这是因为我们舌头的罪。 Saudara, bagaimana kita mengendalikan lidah kita? 那我们要怎么样来控制我们的舌头呢？ Apakah dengan diam saja? 我们是不是要安静的？ Ya sudahlah, jangan banyak ngomong, diam. 我们就不要多说话，静吧？ Enggak, saudara. 也是不是这样？ Tapi dengan melatih mulut kita. 那是要来这个我们的嘴要来舌头要来熟悉， Ya, bukan diam tapi melatih mulut kita. 我们来训练我们的口、我们的舌头。 Untuk apa, saudara? 做什么呢？ Untuk memberikan kata-kata nasihat. 能够就讲一些教训的话。 Kalau kita melihat orang salah, kita menasihati dia dengan penuh kasih. 如果我们看到有人做不对了，我们用爱心来说成熟话。 Karena memang firman Tuhan di 1 Tesalonika mengatakan 在 seperti itu. 帖撒罗尼在前书这样说， Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain 所以你必要彼此劝慰， dan saling membangun. 还有彼此建 Jadi 立。 katakan kata-kata nasihat. 所以我们讲一些有建立性 Yang 的 kita 话， katakan bukan dengan menggurui tapi dengan kasih. 但是我们不是使他更坏，那是用爱心来。 Itu caranya kita mengendalikan lidah 这是 kita. 我们怎么样来控制我们的舌 Yang 头。 kedua dengan mengatakan kata-kata positif. 那我们第二就是用那些比较积极的话来说。 Ya sudah pasti suka dengan orang yang katanya sopan, 我们 kata-katanya 我们一定会 sopan, 喜欢人家用很礼貌的话来对我们说。 kata-katanya positif, 对呢，有积极的话， tidak menjelek-jelekkan orang 不是 lain, 讲别人一些的坏话， selalu memberikan harapan optimis, 给他有一个好的一个盼望。 selalu melihat kebaikan 我 orang 们 lain. 要时常看人家 Sudah 好的 pasti 一面。 senang dengan orang-orang seperti ini. 所以我们 Saudara. 知道，我们必定很喜欢这样的人。 Dekat dengan dia merasa nyaman. 我们知道跟他在一起觉得很温暖， Kata-kata positif. 我们知道一切都是正确的话。 Kemudian kita mengucapkan kata-kata yang mendukung. 我们还有做一些有建立性的话， Sehingga saudara, kita membantu orang lain. 以致我们能够帮助别人。 Ketika ada teman kita yang kesulitan, 有时候我们的朋友有困难， kita menjadi orang yang memberikan dia motivasi, dorongan. 那我们能够支持他，给他一些建议， Dia pasti akan berterima kasih 所以 kepada 他一 kita. 定会谢谢我们的。 Kemudian adakah kita mengucapkan kata-kata pujian? 还有我们要讲一些赞美的话， Nah ini yang jarang kita lakukan. 这 Ya. 个是我们很少做的。 Karena apa saudara? 为什么呢？ Karena kita tidak terbiasa. 因为我们平常不惯这样做， Ya, kita lebih terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik. 我们常常讲那些不好的话， Kata-kata pujian jarang kita ucapkan. 所以赞美的话我们很少从我们的口中出来。 Padahal orang suka mendengar kata-kata 其 pujian. 实人家很喜欢我们赞美的话， Siapa yang nggak suka dipuji? 有谁不喜欢别人赞美的？ Ada? 有吗？ Nggak ada. 没有。 Semua orang suka dipuji. 所以每一个人都喜欢被赞 Tapi 美。 dipuji bukan menjilat, 我们赞美不是谄媚人， tapi pujian yang tulus. 那是要从心里发出的。 Ya, dengan pasangan kita, 对我们的配偶， ya ketika kita pulang, 当我们回来的时候， ya kita bilang makasih. 谢谢你， Engkau baik menyediakan apa yang aku butuhkan setiap hari. 你预备我所需要的一切， Masakanmu enak. 你所煮的菜很好吃 Itu，yang membuat aku gendut, 使我能够肥胖， tapi tidak terlalu gendut. 但不会太胖， Pasti senang pasangan kita. 所以我们的配偶一定很欢喜的。 Ya, maka di kelas pranikah itu saya ajarin teman-teman yang mau menikah selalu puji pasanganmu. 所以在这个婚姻辅导里面，我常常教那些准新郎新娘，教他们常常赞美的话， Ya, khususnya laki-laki memuji wanita, 特别是男， pasangannya. 特别是男的能够赞美他的配偶， Karena ternyata Tuhan menciptakan wanita untuk tidak
bosan dipuji. 我们知道神造你的是能够接受人家一切的赞美。 Kita sudah bosan muji. 如果我们赞美讨厌了、 Tapi 厌倦了， wanita itu kalau dipuji mereka tidak pernah bosan. 所以这个女孩子，如果我们赞美她，她完全不会厌 Ya, 倦的。 jadi kalau sehari dipuji 100 kali pun mereka senang. 如果一天100次我们赞美她，也是很欢 Ya, 喜的。 mungkin dia bilang gombal, 可能她讲你在吹牛， tapi hatinya terbang. 但是她的心不是这样， Senang dia. 她的心非常的欢喜。 Ya, jadi saudara orang suka untuk dipuji, saudara. 所以我们知道人需要人家的赞美， Ya, anak-anak kita pun suka dipuji. 我们的孩子也需要我们的赞美。 Jangan fokus pada hal yang tidak baik, 所以我们不要专注那些不好的事情， fokus pada hal yang baik. 所以我们要专注好的事情。 Ya, maka misalnya nih liturgis di depan, 好像我们的主理在前面， lihat jemaat kalau nyanyinya masih kurang semangat. 如果那些唱诗的人还没有有兴奋的唱， Ya, jangan fokus kepada yang kurang semangat. 所以我们不要专注那些没有兴奋的唱。 Wah, itu Samuel. Tadi nyanyinya, waduh luar biasa. 哇，那个萨摩他刚才唱得很好， Ayo kita semua semangat. 所以我们一定要用精神来唱。 Berikan pujianmu untuk Tuhan. 我们用赞美我们的上帝。 Ah, Vivi senyumnya luar 我 biasa. 们看到菲菲她这个笑得 Manis 很好 sekali. 她 Ayo 笑得 kita 很 saling 甜， memberi senyum yang termanis. 所以我们一同用那 Ah, 个甜 suasana 美的笑 ibadah 容。 langsung berubah. 所以我们知道这个聚会的气氛就完全不一样了。 Itu karena kita tahu memuji. 我们知道能够赞美， Saudara, itu yang keempat. 这是第四。 Yang terakhir, 最后 mempakailah lidahmu untuk memuji Tuhan. 用你的舌头来赞美上帝， Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. 因为我们已经知道神的善， Maka pujian kita menunjukkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. 所以我们要用我们的言语来赞美我们的神。 Maka kita latih lidah kita buat memuji Tuhan. 所以我们要训练我们的舌头来赞美我们的上帝， Maka itu kita bisa mengendalikan lidah kita. 所以我们就能够控制我们的 Karena 舌 orang yang 头。 memuji Tuhan, dia pasti tahu bersyukur. 所以能够赞美上帝，他一定会感恩的。 Kalau dia bersyukur, dia tidak akan mengeluh. Saudara. 如果他会感恩，就不会抱怨。 Ya, mungkin apa yang dialami tidak selalu lancar, 我们知道他所面对的不一定完全是顺利的， tapi dia mengatakan puji Tuhan. 但是他还讲感谢上 Hari 帝， ini masih ada. 因为今天还有。 Pertolongan Tuhan masih ada. 我们知道神的帮助仍旧有， Walaupun tidak semuanya lancar, 其实没有完全都是顺利的， tapi di tengah kesulitan pun pasti ada berkat Tuhan. 但是在困难当中还有 Amin. 神的 Saudara? 恩典。 Amin. Kita memuji Tuhan sehingga kita selalu bersyukur. 所以我们赞美上帝，我们常常感恩。 Saudara, kita sampai kepada kesimpulannya, saudara. 我们来一个结论， Bila dari mulut kita keluar nasihat, 我们知道从我们的属于做 pengajaran, penghiburan, 能够讲出那些安慰的话， kata-kata yang memberikan rasa damai kepada semua orang di sekitar kita. 所以讲一些能够使我造就我们周围的人的话， Terlebih doa dan pujian untuk kemuliaan Tuhan. 特别是我们的祷告跟赞美我们的神。 Kiranya Tuhan menolong kita mulai hari ini. 所以愿神从今天起来帮助我们， Menjadi orang yang berhati-hati, bertanggung jawab dan bijaksana dalam berbicara. 成为一个谨慎我们的口来怎么样说话。 Mari kita berjanji di hadapan 所以我 Tuhan. 们在神的面前要有个约。 Mulai hari ini kita mau mengendalikan lidah kita. 所以从今天起，我们要控制我们的舌头， Mempersembahkan semua kata-kata kita untuk Tuhan. 将我们所一切的言语献给神， Hanya mengatakan kata-kata yang penuh cinta kasih, bukan penuh kebencian. 乃是充满着爱的话，不是充满恨的话， Yang mendamaikan, bukan yang memancing permusuhan. 乃是使众人和睦，而不是使众人成为仇敌。 Yang membangun, bukan yang menjatuhkan. 能够扶墙建立，而不是来扶墙 Yang 使 benar, 人跌倒。 bukan yang sesat. 我们知道是讲的是真的，而不是这 Yang 个迷 suci, 茫的。 bukan yang najis. 所以我们讲的是很圣洁的，不是有玷污的。 Sehingga kita naikkan doa seperti Daud.
所以我们就会像大卫所发出的祷告， Awasilah mulutku ya 要 Tuhan. 把守我们的嘴，用 Berjaga-jagalah pada pintu bibirku. 求神能够保守我们的嘴唇。 Sudah, saya ajak kita menaikkan pujian ini, saudara. 我们来唱这一首诗歌 Hati-hati. 我们要谨慎。 Semua bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama. 我们大家都能够唱呀。 Hati-hati gunakan lidahmu. Hati-hati gunakan lidahmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan lidahmu. Lidahmu ganti mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Biarlah pujian ini mengingatkan kita. 愿这首诗歌能够提醒我们， Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bersama-sama membaca firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 10. 我们来读这个神的话，在彼得前书， Saya minta 彼得前书berapa？ 1 Petrus 3 ayat 10 kita baca bersama-sama dalam bahasa Indonesia bersama dengan saya ya. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 彼得前书第3章第10节，因为经上说，人都爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话。 Mari kita masuk dalam 我 doa. 们进入祷告， Bapa, kami datang 主， kepadamu. 我们来到你的面前， Tuhan, kami sadar Tuhan 我们非常的明白， betapa sulitnya kami mengendalikan lidah 我们 kami. 知道对我们的舌头很难控制， Seringkali kami memakainya sebagai senjata kejahatan. 有所时候我们将我们的舌头当为能够攻击人的， Kami tidak melukai orang secara fisik, 我们不是用肉体来伤害别人， tapi kami menggunakan kata-kata kami. 但是我们用言语来伤害人家。 Ada pula kata-kata kami yang tidak kami sadari. 有时候我们不知不觉中所说的言语， Karena kami sudah terbiasa mengatakannya. 因为我们已经太习惯这样说 Padahal 了， itu sangat melukai orang lain. 其实这样是很会伤到人家的心， Yang lama kelamaan 所以久而久之 justru merusak diri kami juga. 也是能够毁坏我们自己， Merusak hati kami. 也能够毁坏我们的心， Karena dari hati muncul keluar apa yang kami ucapkan. 因为我们心里想什么就从我们的口中出来了。 Kami mohon kepadamu Bapa, 所以我们恳求你 tolonglah kami 能够帮助我 supaya 们， kami bisa mengendalikan lidah 而且我 kami. 们能够控制我们的舌头， Hanya memakainya untuk memuliakan Tuhan, 我们只有来荣耀你的名， membangun orang lain. 能够建立人家 Dan。waktu kami keliru memakainya, 如果我们用错了的言语， tolong kami Tuhan 主啊，你帮助我们， untuk segera bertobat, 好像我们这意能够能够悔改， memohon pengampunan 能够 daripadamu 求神的宽恕。 sebelum kami dihakimi 当我们还没有面对审判的 menurut 时候， perkataan kami 让我们一切的言语 pada hari penghakiman. 到审判的日子， Dan kalau kami tidak bertobat, 如果我们没有悔改的话， kami akan dimasukkan ke dalam neraka. 因为我们会丢进地狱里。 Tuhan tolong kami, 求你帮助我 berkati 们， kami Bapa, 主啊，你帮助我 sehingga 们， melalui perkataan kami, 让我们一切的言语， kami saling membangun, 我们能够互相 saling 建立， menghibur, 互相安慰， sehingga persekutuan kami 以致我们的聚会 menjadi hidup. 能成为很活跃， Karena kami saling 因 memberkati 为我们彼此在祝福， dengan kata-kata kami. 用我们的言语。 Terima kasih Bapa, berkati kami. 主啊，谢谢你赐福于我们， Tolong kami untuk melakukan firman-Mu. 好叫我们能够行你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. 奉主耶稣的名祷告，
Amin. Amin. Silakan duduk, saya persilakan kepada 请坐。 Ya, terima kasih untuk Pendeta Stephen Paul dan juga Pak Simon yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan juga menerjemahkannya. Jemaat sekalian, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Ya, saudara sekalian, mari kita bersama-sama, baik saudara sekalian yang ada di rumah maupun di tempat ini, kita bersama-sama berdoa untuk beberapa hal. Wabah COVID-19 belum berakhir dan terakhir ada kecenderungan semakin meningkat karena masyarakat masih banyak yang bersikap masa bodoh, tidak disiplin menjalankan protokoler kesehatan sehingga penyebaran virus ini makin meningkat. Mari kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan menyatakan belas kasihan-Nya agar semakin banyak masyarakat sadar untuk menjaga diri, tidak tertular dan juga tidak menularkan orang lain. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa kami terus berdoa ya Tuhan, wabah COVID-19 yang masih belum berakhir di negara kami, di kota Jakarta ini juga dan di seluruh dunia. Bapa kami memohon supaya Engkau terus memberikan kesadaran, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan masyarakat untuk sadar akan protokoler kesehatan terus berlanjut. Kiranya kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberikan hati kesadaran kepada masyarakat bahwa wabah ini adalah wabah yang harus diakhiri dan itu memerlukan peran serta mereka di dalam menjaga kesehatan mereka, menjaga protokoler kesehatan seperti menjaga jarak, tidak berkerumun dan hal-hal yang lainnya. Sehingga dengan kesadaran ini Engkau boleh berkarya ya Tuhan, menolong negara kami untuk boleh dipulihkan dan wabah COVID-19 ini boleh berakhir. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau senantiasa akan menyertai dan terus menolong bangsa negara kami ini. Dan pada waktunya ya Tuhan, wabah ini akan berakhir. Dengar doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kedua, berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan perekonomian dalam situasi seperti ini. Ada kebijaksanaan di bidang ekonomi dan kesehatan untuk mencegah terjadinya resesi di negara kita. Mari kita doakan agar negara kita tetap bisa bertahan dalam situasi sulit ini, kembali dipulihkan ekonominya. Doakan supaya semua menteri bisa bekerja sama dengan baik, menciptakan sinergi antar kementerian untuk mendukung pemulihan ekonomi dan kesehatan di negara kita. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami terus berdoa bagi pemerintah supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan di dalam situasi yang sulit ini. Masalah wabah dan juga berakibat dalam masalah ekonomi. Kiranya pemerintah Tuhan memberikan bijaksana supaya dapat memberikan kebijaksanaan yang menstimulus pertumbuhan ekonomi dan bisa melewati masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan juga kementerian bekerja sama dengan baik, mengupayakan sehingga terjadi sinergi yang baik antar kementerian, sehingga mendukung pemulihan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami memohon supaya dalam situasi sulit ini Engkau tetap mendatangkan pemeliharaanmu sehingga boleh tetap menjaga, sehingga ekonomi di negara kami boleh senantiasa terjaga dengan baik pertumbuhannya. Dengar doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga bersyukur pada hari ini kami diingatkan akan berkat-berkat Tuhan atas hidup kami yang tetap memberikan kami kecukupan. Sehingga kami juga tetap diberikan kesempatan untuk boleh memberi. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Persembahan untuk perpuluhan, persembahan untuk ucapan syukur kami, persembahan untuk misi. Kiranya Tuhan yang boleh memakai persembahan kami ini supaya melaluinya pekerjaan-pekerjaan Tuhan boleh dikerjakan menjadi lebih baik di tempat ini. Walaupun situasi seperti ini ya Tuhan, kiranya Engkau tetap mengajarkan kami untuk melihat berkat-Mu yang besar, kasih-Mu tidak pernah kekurangan, penyertaan-Mu selalu menyertai kami. Sehingga kami bersyukur juga kami diberikan kesempatan untuk memberi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, pimpinan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan kasih dari Roh Kudus terus menyertai, menguatkan imanmu, menjagamu, melindungimu. Sehingga imanmu tetap teguh di tengah kesulitan. Dan melalui kesulitan-kesulitan imanmu boleh semakin bertumbuh dan tetap limpah melihat kasih Tuhan yang menyertaimu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, saudara sekalian bisa mengambil saat teduh. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada saudara sekalian mengingat pandemi COVID-19 ini yang belum berakhir, bahkan ada kecenderungan penambahan secara jumlah. Maka dengan itu kemajelisan memutuskan bahwa ibadah kita kembali kepada ibadah online. Diharapkan saudara sekalian, walaupun saudara sekalian berada di rumah, semangat untuk beribadah, saudara tetap jaga. Dan pada satu waktu kita yakin dan percaya Tuhan akan mengumpulkan kita kembali di tempat ini setelah wabah pandemi 19 ini boleh semakin menurun bahkan berakhir, kita boleh berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini kembali.
Nah, setelah hari ini juga kita diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Baik persembahan untuk perpuluhan, untuk misi, saudara sekalian bisa mentransfer melalui rekening yang sudah disebarkan melalui WA maupun melalui link ini. Saudara sekalian bisa melihat rekening yang dimana saudara sekalian bisa memberikan dukungan untuk persembahan. Nah, saudara sekalian, mengingat pasien COVID-19 yang semakin bertambah ini, saya mengharapkan saudara sekalian juga boleh mendukung program pemerintah untuk menjaga protokoler kesehatan dengan baik. Diharapkan saudara senantiasa memakai masker sedang keluar rumah. Saudara sekalian jangan lupa memakai masker dan menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Saudara sekalian bisa mendisiplinkan akan hal ini. Terus ketiga, mencuci tangan sesering mungkin atau mensterilkan dengan hand sanitizer. Jadi ada 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin atau mensterilkan tangan dengan hand sanitizer. Nah, sekalian, bagi saudara sekalian yang ikut kelas berakar, kita sudah memasuki pelajaran yang keempat, dan saudara sekalian yang ikut sudah dikasih linknya, nanti ada kelas berakar melalui Zoom. Saudara sekalian diharapkan boleh mengikutinya dengan setia. Dan saudara sekalian, kita melakukan gerakan misi untuk satu gereja GPDI yang ada di Kabupaten Batubara di Sumatera Utara. Saudara sekalian yang ingin mendukung dalam hal pakaian bekas, sepatu dan sandal layak pakai, tas sekolah maupun Alkitab, saudara sekalian bisa memberikannya melalui gereja di tempat ini paling akhir tanggal 9 Agustus. Ya, itu saja pengumuman dari saya. Tuhan memberkati, kiranya kita boleh tetap setia beribadah, semangat beribadah walaupun kita hanya bisa beribadah di rumah, tetapi kita yakin dan percaya di mana kita berkumpul di dalam Tuhan, berkat Tuhan akan menyertai kita semua. Amin. Jemaat sekalian, ibadah kita selesai, sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.